Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Selamat datang lagi ke kelas Cikgu Aisyah, kelas Matematik Tambahan tingkatan 5. Okey, video kali ini adalah sambungan bab 1 sukatan membulat. Kita sudah pelajari standard kandungan 1.1 radian. Okey, kita nak sambung 1.2 panjang lengkok suatu bulatan. Ingat lagi panjang lengkok? Cikgu dah remind pada video yang lepas. Okey, apa panjang lengkok, apa jejari, apa pusat bulatan, apa sektor, apa tembereng, apa perentas, apa lengkok, semua dah diingatkan. Jadi pastikan kuasai semua nama-nama tu semua, okey? So tengok sini. Hari ni kita nak pelajari panjang lengkok suatu bulatan. Maksudnya nak cari panjang lengkok suatu bulatan. Jadi standard pembelajaran murid-murid sepatutnya dapat menentukan panjang lengkok suatu bulatan. Okay? And then dah tahu macam mana nak cari panjang lengkok, boleh pula cari jejari sekiranya dah tahu panjang lengkok. Ataupun boleh pula cari sudut yang tercangkum di pusat bulatan apabila kita tahu panjang lengkok dan jejari yang bulatan yang diberi. Okey. Jadi kita tengok kita imbas sikit. Okey, daripada standard kandungan 1.1 yang lepas, kita belajar radian tu, kita dah tahu panjang lengkok adalah berkadaran dengan sudut yang tercangkum pada pusat bulatan. Apa maksud dia tu? Maksud dia, macam yang kita dah pelajari hari tu, kalau jejarinya J, okay, jejarinya J, and then sudut dia 1 radian. Jadi dia punya 1 radian, so 1 tu tak payah tulis lah kan, 1 J. Jadi dia punya panjang lengkok pun J. Okay. Kalau dia punya sudut yang tercangkum tu adalah 2 radian, jejarinya apa-apa jejarilah, apa-apa nilai jejari J lah. So kita punya panjang lengkok akan jadi 2J. Okey. Kalau 3, sudutnya 3, maka panjang lengkoknya 3J. Okey. Cikgu ambil laser. Okey, boleh faham kan? Jadi dia berkadaran. Kalau sudutnya jadi 2 radian, maka dia punya panjang lengkok pun akan jadi 2J. Kalau 1 radian, 1J. Kalau 3 radian, so jadi 3J. Maka panjang lengkok itu berkadaran dengan sudut dalam radian tu. Sudut yang tercangkum pada pusat bulatan dalam radian tu tadi. Itu yang kita dah pelajari daripada video yang lepas. Okay, sekarang ni kita tengok. Okay, itu adalah panjang lengkok. So, panjang lengkok kita namakan S. Lengkok kita namakan S. Okay, dia berkadaran dengan sudut di tengah-tengah tu. Sudut yang tercangkum tu. Okay, bukan satu bulatan sudut yang tercangkum pada sektor tu sendiri saja. So, kita buat S berkadaran dengan theta. S adalah panjang lengkok ini berkadaran dengan theta. Theta ni adalah sudut yang tercangkum bagi sektor tersebut. Okey. Dan kita bandingkan pula dengan satu bulatan. Satu bulatan penuh. Okey, kalau satu bulatan penuh, S ni hanya sekadar setakat yang tercangkum ni saja kan. Kalau satu bulatan penuh ni kita panggil lilitan bulatan. 2 pi J. Betul kan? Kita dah tahu 2 pi J. Satu lilitan bulatan penuh adalah 2 pi J. Jadi, panjang lengkok kita kadarkan pula dengan panjang lilitan bulatan. Jadi, sudut dekat yang tercangkum dekat pusat bulatan ni, kita kadarkan pula dia dengan sudut satu bulatan. Okey, sudut satu bulatan ialah 2 pi radian. Masih ingat kan? Okey. Jadi kat sini, daripada sini tengok S per theta sama dengan 2 pi J per 2 pi. Panjang lengkok berkadaran dengan panjang lilitan bulatan. Sudut theta, sudut pada
sudut tercangkum pada pusat bulatan bagi sektor adalah bagi lengkok tu sektor lah, berkadaran dengan sudut satu bulatan lengkap. Okey, maksudnya sebelah kanan ni kita kadarkan sudut yang bulatan lengkap, yang sini yang sekadar yang tercangkum pada sudut sektor tersebut. Okey, tengok. Kita permudahkan 2 pi dengan 2 pi, kita boleh jadikan 1, 2 pi per 2 pi kan 1 kan. Tinggallah S theta sama dengan J per 1. So J je lah. S per theta sama dengan J. Maka kita boleh simpulkan dekat sini. Okay, theta ni bawa sebelah. S tu panjang lengkok kan. Okay, panjang lengkok adalah sama dengan J darab theta. Memang ini yang kita dah pelajari pada 1.1 yang lepas. Ni nampak ni. Ni S panjang lengkok sama dengan J darab dengan sudut pada dalam radian ni, theta. Okey. Theta ni mesti dalam radian. Okey. Tengok lagi, kita kukuhkan lagi kefahaman. Okey, macam ni kan? 2 darab 1 sama dengan 2. Maksud dia, 2 ni jejari. Ni. 1 ni radian, sudut. Menghasilkan 2 darab 1, of course lah 2. Jadi, panjang lengkok kita ialah 2. Seterusnya, kita doublekan macam yang lepas juga. Apabila jejari tidak berubah, sini tetap 2. Tetapi radian bertambah. Daripada 1 tadi, kita doublekan jadi 2. Apa berlaku kepada sektor? Sektor juga jadi double. 2 ada 2 kali. Sini 2, sini pun 2. Jumlahnya 4. Kita simpulkan di sini 2 darab 2 sama dengan 4. Jari darab dengan sudut dalam radian sama dengan 4. Faham? Begitu juga dengan triple radian. Okay. 1, 1, 1. Sektornya, lengkoknya 2, 2, 2. So, akan jadi 6. Jejarinya tetap sama, 2. So, kita simpulkan 2 darab 3 sama dengan 6. 2 jejari, 3 theta, 6 S. Jadi, kesimpulannya, S sama dengan J theta. Theta mesti sudut dalam radian. Okey. Kita kukuhkan lagi kefahaman. Kita tengok contoh 3 dalam buku teks. Cari panjang lengkok S. Jangan lupa bila kata S tu memang panjang lengkok lah ya. Bagi setiap sektor POQ. Kena faham sektor tu apa? Sektor tu keseluruhan ni. Keseluruhan gambar ni. S ataupun panjang lengkok ni yang dekat lilitan tu je. Okey? Yang luar tu je. Ini jejari, ini S. Ruangan yang dirangkumi oleh jejari dan S tadi, inilah sektor. Okey, boleh faham Okey, jadi cari panjang lengkok bagi setiap sektor POQ yang berikut. Okey, gunakan pi sebagai 3.142. Okey. Sekarang untuk A dibagi OP dan OQ ni jejari 5 cm. Jejari kita 5 cm dan sudut yang tercangkum di antara PO dengan OQ ialah 0.9 radian. So, menggunakan formula yang kita dah sangat mahir, S sama dengan J theta. Masukkan saja S tu sama dengan J adalah 5, theta ialah 0.9. Maka kita akan dapat panjang lengkok kita 4.5 cm. Senang sangat kan? Okey, soalan B. Maklumat yang kita ada. Kita nak cari S. Kita ada jejari 6 cm. Dan kita ada sudut dalam radian 2/3 pi radian. Masukkan je lah. Jejari kita, J kita ialah 6. Theta kita ialah 2/3 pi. Okey, ini boleh permudahkan. Dapat 2, 2. So,
panjang lengkok kita ialah 4 pi sentimeter. Tidak kalau dalam sebutan pi. Tapi kita nak dalam sebutan sentimeter, dia dah bagi kat sini. Guna pi sama dengan 3.142. Maka gantikan pi itu dengan 3.142. So, jawapan kita ialah 12.57 cm. Okey. Seterusnya C. Okey, dekat sini, tengok. S dia adalah pada sektor major. Sudut yang diberi pada sektor minor dekat luar. Jadi, tugas kita yang pertama ialah cari sudut sektor major. Dia bukan nak sektor minor ni. Dia bagi 140 ni yang minor. Tapi dia nak yang major. So, kita kena cari dulu sudut. Maka, theta kita ataupun sudut POQ major kita ialah 360. Iaitu keseluruhan bulatan tolak dengan 140 kan. Kita akan dapat 220 darjah. Tu dalam darjah. Tapi nak menggunakan formula S sama dengan J theta ini, mesti menggunakan sudut theta dalam radian. Maka darjah, masih ingat lagi kan? Darjah nak jadikan radian mesti darab dengan pi radian per 180. Okey? So, menggunakan formula itu, kita akan dapat 3.84 radian. Ingat senang je nak ingat sebenarnya. Kalau nak jadikan dia radian, pi mesti di atas sebab pi itu dalam radian. Pi radian. Darjah dekat bawah sebab apa tahu? Darjah dengan darjah ni potong nanti habis. Darjah dah tak ada. Tinggal radian saja. Okey? Faham Jadi 3.84 radian. Baru dapat theta dia. So, gunakan formula ni balik. S sama dengan J theta. So, S kita sama dengan jejari adalah 10. Theta kita 3.84. Kita dapat 38.4 cm. Okey. Jelas? Seterusnya. Okay. Contoh 4. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada bulatan berpusat O. Dan jejari J. Tak ada jejari lagi ni. Diberi sudut AOB, that means AOB yang ni 1.3 radian. Dan panjang lengkok AB ni. Panjang lengkok AB dan BC ialah 2.6 cm. That means AB 2.6, BC 1.4. First, hitung nilai J. Okey, sekarang ni bermaksud kita ada dua sektor di sini. Dua sektor berbeza, kita gunakan maklumat yang berkaitan. Okay, untuk cari nilai J, kita ada dekat sektor AOB ni, kita ada dua maklumat. Iaitu maklumat panjang lengkok, iaitu S. Kita ada S dan kita ada theta. Bila kita ada S dan kita ada theta, boleh tak kita cari J? Menggunakan formula, tak ada formula lain bila dia dapat, bila kita ada saja maklumat tentang panjang lengkok, terus gunakan formula S sama dengan J theta. Jadi, masukkan maklumat yang ada. S kita ialah 2.6 ni. J kita tak tahu. Tulis J lah. Theta kita ialah 1.3. Masukkan 1.3. So, 1.3 pindahkan. Dapatlah J sama dengan 2.6 per 1.3. Maka kita dapat J kita 2 cm. Okey? Jelas? Untuk soalan B. Sudut BOC dalam radian. Dia minta sudut BOC dalam radian. Maksudnya ini. BOC ni dia nak dalam radian. Of course dalam radian lah. Sebab kita punya formula pun memang menggunakan radian. Kalau dia minta dalam darjah, baru kita convert kepada darjah. Bila dalam radian dah senang. Gunakan saja formula S sama dengan J theta. Kita ada apa ni? 1.4 ni apa? S. Betul? S. J kita apa? J kita dah cari ni. Kita ada 2 cm. So, masukkan maklumat yang ada.
theta kita memang itulah yang kita nak cari. So, tak tahu lagi. That means 1/4 sama dengan 2 darab theta. Theta tu kita tak tahu. So, selesaikan. Maka kita dapat theta sama dengan 1/4 bahagi 2. Iaitu jawapannya ialah 0.7 radian. Very easy. Okay, harap semua faham. Maka sudut BOC, okay, dia nak sudut BOC dalam radian. Maka bagi tahu dia sudut BOC ialah 0.7 radian. Faham? Jelas? Seterusnya. Okay, untuk standard pembelajaran 1.22. Okay, tadi nak cari panjang lengkok. Menggunakan kemahiran panjang lengkok, kita dapat cari jari dengan sudut yang tercangkum. Betul tak? Okay, sekarang ni menentukan perimeter tembereng suatu bulatan. Ingat tak apa itu tembereng? Tembereng tu yang warna kuning dulu kita ingat tak? Macam ni. So, ni tembereng. AB yang lengkok ni, AB lengkok dan AB perentas. So, ruangan ini adalah tembereng. Jadi, bila dia kata perimeter tembereng, kita kena cari yang ni lengkok dan yang perentas. So, kemahiran pertama untuk nak dapatkan panjang ataupun perimeter tembereng, kita mesti tahu cari panjang lengkok. Panjang lengkok kita dah belajar. Dah tahu. Formula dia ialah S sama dengan J theta. So, kita akan dapat AB yang lengkok. Nak cari ni, perentas punya panjang macam mana? So, sekarang kita nak belajar mencari panjang perentas. Macam mana tu? Okay. Nak cari panjang perentas ni sangat senang. Banyak formula yang kita boleh guna. Okay. You all pun dah belajar penyelesaian segitiga di tingkatan 4 yang lepas, kan? Ingat tak? Ini menggunakan formula segitiga lah. Okay, sekarang ni, formula yang pertama kita boleh gunakan ialah, kita ada sudut yang tercangkum. Sini adalah, ni kan, 10 cm adalah jejari. Maksudnya panjang sisi di sebelah sini. Panjang sisi sebelah sini pun kita tahu 10 cm. Dan sudut apit ni adalah 110 darjah bertentangan dengan AB. Jadi menggunakan formula cos AB square ni sama dengan OA square tambah OB square tolak 2 OA OB cos AOB. Masih ingat tak formula ni? Mahir kan? Bila mahir apa yang kita telah pelajari, kita betul-betul mahir, memang semua subjek atau semua topik yang kita akan pelajari akan datang memang membantu. Mudah bagi kita, okey? Jadi tengok, ini yang merupakan formula cos dalam penyelesaian segitiga. Okey, jadi masukkan nilai-nilai dia. AB square tu yang kita nak cari. OA dengan OB tu jejari. So dah tahulah 10 lah, betul tak? So 10 square tambah 10 square tolak 2, 10 cos 110 darjah. So menggunakan kalkulator, of course lah. Tak boleh gunakan tangan kan. Tekan kalkulator. Terus dapat nilai. AB square sama dengan 268.404. Kita nak AB square, kita nak AB. Kita nak AB. Maka kena punca kuasa 2 kan dia. Dapatlah AB sama dengan 16.38. Ingat Tengok. Menggunakan cara yang lain. Tadi kita dah dapat 16.38. Okey. Tengok cara yang kedua. Cikgu bagi 2 kat situ. Okey. Buat garis lurus kat situ. Bila garis lurus sentuh dekat perentas tu, dia akan jadi sudut tegak kan. Jadi membentuk 2 segitiga. So, ni 1 segitiga bersudut tegak. Nampak? So, cikgu namakan X dekat sini. Dia membentuk 1 segitiga bersudut tegak. Ada 2 bahagian tu, ambil 1 je lah untuk kira. So, 110 darjah keseluruhan segitiga yang tadi. Ni. Oleh kerana kita ambil separuh,
110 bagi 2, so 55, betul? Okay, keluarkan segitiga kita. Kita nampak kat sini. Okay, ni kita boleh gunakan formula apa ni? Maklumat yang kita ada. Kita nak AB, betul tak? So, kalau segitiga kecil ni, yang berkaitan dengan AB ialah AX lah. Betul? AX. Kita nak AX, kita ada OA. Kita ada sudut. Ini maklumat yang kita ada. Kita ada sudut, kita perlukan O dan kita ada H. So, kita akan menggunakan formula sin. So, kan? Opposite over hypotenuse. Tentang per hypotenuse. Okay. So, menggunakan formula sin 55 darjah sama dengan opposite dia AX. Hypotenuse dia ialah 10. Menggunakan formula sin. AX sama dengan, kita akan dapat nilai AX sama dengan sin 55 darjah darab 10. Kita dapat 8.192 cm. Itu baru dapat AX. Kita nak AB. AB sama dengan double AX. Betul tak? 2 kali AX. So, AB sama dengan 2 kali AX. Masukkan nilai AX tadi. Okay, dapatlah AB sama dengan 2 darab 8.192 ni tadi. Dapat 16.384 cm. Sama tak? Sama kan? Ini tak kisahlah ada 4 cm tu. Kalau tutup sebelah dapat 16.38 kan? Ini dalam 3 tempat perpuluhan. Ini 2 tempat perpuluhan. Dua-dua boleh terima. Okay? Kita tengok satu cara lagi. Petuasin. Boleh tak kita guna petuasin? Kita dah belajar penyelesaian segitiga kan? Okay. Tengok, petuasin ni kan dia mesti berpasangan. Okay, kalau 110 darjah tu, sudut dekat situ, pasangan dia mesti yang bertentangan dengan dia. Garis yang bertentangan dengan dia ialah AB. Betul? Kita ada maklumat 10 cm. So, mesti bertentangan. Sudut bertentangan dia ialah dekat B. Betul tak? Okey. Sudut OBA. Kita boleh cari tak ni? Oleh kerana dia merupakan segitiga sama kaki. Sebab dia jejari. Ini jejari. Yang ni tak sama Ini jejari, ini jejari. Dia segitiga sama kaki. Bila segitiga sama kaki, maka kaki-kakinya sudutnya mesti sama. Sudut di tengah ni sudut apit dah ada 110. So total ialah 180. Tolak 110. Kenalah bahagi 2 sebab dia ada 2 kaki. Maka kita dapat sudut OBA kita ialah 35 darjah. Okay, menggunakan petuasin. AB yang kita nak cari perkan dengan sudut yang bertentangan dengannya sin 110 darjah. Sama dengan panjang 10 cm ni perkan dengan sudut yang bertentangan dengannya iaitu sin 35 darjah. Maka AB sama dengan 10 per sin 35 darab sin 110 darjah. Kita akan dapat AB kita 16.383 cm. Semua sama. Tutup ni sebelah. Sama kan? 16.38 cm. 3 tempat perpuluhan dia 383. Semua dia ada ralat sikit sajalah. So, tiga-tiga cara boleh kita terima untuk mencari panjang perentas. So, harap faham. Tak ada tekanan, tak ada apa. Semua cara boleh guna asalkan caranya betul. Okey. Kukuhkan kefahaman dengan contoh 5. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan berjejari 10 cm. So, jejarinya 10 cm. Perentas AC. Okay, ini AC mencangkum sudut 114 darjah. So, sudut dia 114 darjah pada pusat O. Hitung perimeter tembereng berlorek ABC. That means, langkah pertama cari apa, langkah kedua cari apa. So, kita tengok. Tembereng berlorek, kita cari perentas. And then kita tambah lengkok. Okay. Nak cari lengkok dulu baru tambah perentas boleh ke?
Boleh, tak ada masalah. So, cikgu kat sini, cikgu punya cara, cikgu buat perentas dulu, baru cikgu buat lengkok. Nak buat lengkok dulu pun boleh, baru cikgu perentas. Okay? So, tengok perentas. Ini cikgu gunakan formula cos lah. Mana-mana cara boleh petua sin boleh, petua cos boleh. Nak cari guna sin yang kita bagikan 2 segitiga tadi pun boleh. Okay, jadi menggunakan petua cos, masukkan OA dengan OC ni jejari 10 cm. So ini pun 10, ini pun 10, ini 10, ini 10. Cos sudut AOC. AOC ialah 114 darjah. Masukkan 114 darjah. Okay. Gunakan kalkulator, kita terus dapat nilai. Make sure square root ya. Punca kuasa 2. AC sama dengan 16.77 cm. Okay, then kita baru dapat perentas. Kita nak tembering berlorek kena tambah dengan lengkok, panjang lengkok. So panjang lengkok formulanya senang saja. S sama dengan J theta. S kita nak cari, J kita dah tahu 10 cm, theta kita berapa? Theta kita masalahnya mesti dalam radian. Jadi yang diberi dalam darjah. So 114 darjah sama dengan berapa radian? Ingat lagi kan? Just darabkan dengan pi per 180. Pi ni siap-siap lah, dia dah cakap 3.142 ni. Masukkan 3.142, gantikan pi. Dapat 1.990 radian. So masuklah. Kita dah ada theta. Masukkan theta. Kita dah ada J 10. S kita ialah SABC. ABC. Okay. Dapat 19.9 cm. Maka perimeter tembering berlorek kita ialah 16.77 tambah dengan 19.9. Ini 16.77 tambah dengan 19.9. Kita dapat 36.67. Okay. Sekian, semoga bermanfaat. Sekali lagi, cikgu ingatkan supaya ulang kaji, pastikan tahu apa itu radian dan apa kaitannya dengan darjah. Kemudian, pastikan tahu menggunakan formula S sama dengan J theta. Yang mana theta mestilah dalam radian, bukan dalam darjah. Satu lagi, macam mana nak cari perentas bagi sebuah tembering? Boleh gunakan mana-mana formula penyelesaian segitiga ataupun formula trigonometri sin. Okey. Jadi semoga berjumpa lagi. Kita akan jumpa lagi untuk bahagian yang seterusnya. Kita akan belajar luas sektor. Okey. Selamat berjumpa lagi. Bye bye.